TV KPM. Yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kenderaan khas seperti kereta Google Street View Trike yang beroda 3, Street View Tracker yang berupa beg galas dan Street View Trolley. Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat, seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mi segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je. Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung. Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi sekiranya pemilik haiwan kesayangan mereka mengalami masalah dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan membezakan jantina anak ayam. Namun begitu, kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya sama ada jantan atau betina. Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Road to Success STPM 2020. Saya Nisaki, hos anda pada hari ini. Selama 1 jam seperti biasa, kita akan membincangkan tentang subjek ataupun topik yang mana rakan-rakan STPM 2020 kita akan duduki tidak lama lagi, iaitu pada Minggu Harapan ni. Saya nak ingatkan kepada semua yang menonton agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Pakai pelitup muka di tempat awam, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, agaknya siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Subjek kita adalah sains sukan. Jadi, rakan-rakan yang akan menduduki peperiksaan sains sukan pada 5 April insya-Allah kekal bersama kami selama 1 jam ini kerana pelbagai teknik menjawab informasi dan input yang akan dikongsikan sepanjang episod ini. Kita tonton profil guru ini. Jom kita saksikan. Baiklah, kita mempersilakan Cikgu Sobhi dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Macam mana, Nisa, Cikgu? apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Saya bersemangat. Walaupun, maaflah Cikgu, saya tak sempatlah nak tukar baju sukan hari Itulah, ini. nampak cantik je. Sepatutnya nak masuk kelas sukan kena pakai t-shirt, tracksuit. Ya, sekejap lagi lah Cikgu, boleh ya? Okey, Saya boleh, tukar. tak ada Tak masalah. boleh berlari ni pakai kasut tumit ni. Baiklah Cikgu, hari ini kita akan berbincang mengenai subjek kita, iaitu Okey. sains sukan. Sebelum tu, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan di rumah
rumah atau di mana saja anda berada, sekiranya anda sudah pun menjaga jarak sosial di ruangan yang tidak ada ramai orang dan apabila anda perlu membuka topeng muka anda, silakan cikgu. Okey, terima kasih. Boleh simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang disediakan. Contoh macam cikgu boleh simpan dalam poket plastik. terima kasih. Saya ada bekas khas saya. Ikutlah mana-mana ya. Yang penting topeng muka anda kekal bersih supaya anda boleh gunakan kembali. Yang penting tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor jangan ulang guna. Pakai yang bersih supaya kita dapat sama-sama menjaga diri kita. Maklumlah cikgu, kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19. Kita perlu memutuskan rantaian ini bersama-sama. Jom cikgu, kita sanitasilah tangan kita. Silakan cikgu. Sanitasi tangan apabila perlu. Kalau di sekolah, nanti bawa yang saiz poket, boleh letak dalam beg ataupun di dalam poket anda. Baiklah cikgu, hari ini subjek sains sukan yang akan diduduki rakan-rakan STPM 2020 pada 5 April insya-Allah. Jadi mungkin cikgu ada sedikitlah nak kongsikan kepada mereka, agak-agak mereka ni tengah berdebar atau tidak ya. Okey, saya rasa cikgu-cikgu dekat Malaysia pun macam tu juga. Ya. Okey. Bila budak-budak exam je, selalunya yang paling nervous memang cikgu. Cikgu lah yang nervous. Budak-budak ni kadang-kadang nampak relax, tenang, semua sebagainya. Tapi yang nervous ni cikgu. Cikgu nervous lebih. So jadi untuk calon-calon STPM, especially untuk kertas sains sukan lah. So jadi cikgu harap semua dah bersedia dengan ilmu konten, dengan pengetahuan untuk kertas peperiksaan hari Isnin ni, 5 hari bulan April. Jadi hari ini cikgu akan tolong sahaja pelajar-pelajar calon-calon STPM sains sukan daripada aspek teknik menjawab, cara nak menjawab dan beberapa perkara lain lah. Ya, saya kira cikgu, rakan-rakan kita yang akan menduduki peperiksaan ini telah pun melakukan ulang kaji. Mungkin hari ini kita boleh katakan sedikit pecutan lah untuk mereka kan, nak bantu mereka supaya lebih bersedia dan lebih tenanglah menjawab. Tak ada, jangan panik ya. Baiklah, cikgu saya tidak bersorangan. Maklumlah saya ni kira pelajar baru lah ya. Pelajar baru. Pelajar baru. Jadi saya nak panggil rakan-rakan saya untuk membantu saya dan membantu rakan-rakan di rumah untuk subjek kita pada hari ini. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya Selangor. Hai, selamat pagi. Mana kawan-kawan saya ni? Selamat pagi semua. Hai. Hai, selamat pagi. Tersengih mereka. Kenapa tu agaknya? Saya rasa masing-masing mereka yang akan menduduki. Ya, ni calon-calon yang nak duduk hari Isnin ni lah. Ya, macam mana agaknya perasaan masing-masing. Jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Fatin Batrisha, silakan. Hai, selamat pagi. Nama saya Fatin Batrisha binti Musfai. Seterusnya Fatin Nur Najiha, silakan. Hai, selamat pagi. Saya Fatin Najah binti Malihan. Seterusnya Adriana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alina Mat Yatim. Silakan Jana. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Lafazli Fatul Jannah. Dan Syafiq. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq bin Asrin. Haziq, silakan. Salam sejahtera, nama saya Haziq Aikal. Baik, terima kasih rakan-rakan. Macam mana perasaan nak menduduki kertas peperiksaan sains sukan pada hari Isnin ni? Sehari saja lagi. Okey ke semua? Okey, insyaAllah. Okey, sengih je dah. Geling kepala dah masing-masing. Macam mana ni cikgu? Anak-anak nampak macam relax. Cikgu nervous? Saya paling nervous sekali kalau Paling nervous sekali. Biasalah kalau guru-guru mata pelajaran apa sekalipun, anak-anak nampak tenang je masuk dalam periksa. Cikgu yang ni, kalau pegang kertas tu boleh nampak menggeletarnya. Betul, Baiklah, saya rasa mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, cikgu. Baiklah, hari ini saya akan fokus kepada teknik menjawab. Saya akan ajar ataupun bagi tahu pelajar-pelajar semua beberapa item di dalam teknik menjawab yang perlu diikuti ataupun dipatuhi sebelum mula menjawab. Kita ada aplikasi sebelum mula menulis jawapan, apa yang kita perlu buat, semasa kita nak mula menulis jawapan, apa perkara yang kita perlu lihat terlebih dahulu. And then akhir sekali, biasalah, habis je bila menjawab tu yang paling penting adalah semakan. Nanti kita akan ajar juga macam mana untuk buat semakan tu untuk pastikan beberapa item tidak salah ataupun berulang. Baiklah, ini antara persediaan akhir rakan-rakan STPM 2020 yang akan menduduki peperiksaan sains sukan hari Isnin ini. Kita berhenti rehat dahulu cikgu, jangan ke mana-mana. Boleh. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM.
Topik sains sukan yang paling saya gemari dalam semester 3 ini ialah topik lakukan motor. Dan seterusnya cabaran yang saya hadapi semasa menjawab kertas semester 3 ialah cabaran dalam memahami kehendak soalan. Di mana lakuan motor terdapat beberapa fakta yang hampir samalah. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut pakai istilah ringgit. TV KPM. Kembali menonton Road to Success STPM 2020 bersama saya Nisa dan kita di Cikgu Sofi serta rakan-rakan dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya. Jom Cikgu kita mulakan berkenaan perbincangan kita hari ini, subjek Sains Sukan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar ataupun calon-calon STPM Sains Sukan di seluruh Malaysia. So, jadi cikgu harap hari ini kamu bersedia bersama cikgu untuk kita sama-sama mengeksplorasi teknik menjawab STPM Sains Sukan untuk semester 3. Baiklah. Seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar boleh panggil nama cikgu, Cikgu Sobi. So, cikgu akan teruskan kepada teknik menjawab. Tetapi sebelum cikgu sentuh kepada teknik menjawab, cikgu nak kita sama-sama dulu tengok apa topik-topik yang berada dalam semester 3. Ya, Nisa? Hari ini cikgu akan bagi tahu Nisa juga. Okey, topik yang pertama adalah kejurulatihan sukan. Topik yang kedua adalah psikologi sukan. Topik yang ketiga adalah lakuan motor. So, Nisa, lakuan motor ni bukan motor yang motor. Saya nak motosikal dah tadi. Bukan motosikal. Lakuan motor adalah lebih kepada pergerakan, kajian pergerakan. Yang keempat adalah, topik yang keempat adalah pengurusan kecederaan sukan. Jadi penting untuk tahu topik-topik ni, Nisa. Sebab apa? Nanti saya akan beritahu kemudian. Baik. Okay, kita teruskan pula kepada teknik menjawab hari ini. So, jadi fokus saya hari ini ataupun objektif utama adalah untuk yang pertama sekali, saya nak calon-calon STPM Sains Sukan tahu dulu apa kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon pada tahun sebelum ni. Kemudian diikuti pula saya akan ajar macam mana untuk menjawab
menggunakan item-item di dalam teknik menjawab. Seterusnya, saya nak selepas di penghujung slot ini, saya harap calon-calon STPM Sains Sukan boleh menggunakan teknik yang saya beritahu dan aplikasikan di dalam soalan yang akan berjalan pada 5 April ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada konstruk soalan. Nisa, untuk konstruk soalan bagi Sains Sukan STPM ni, kita ada 2 bahagian untuk kertas ni. Kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Setiap bahagian ada 30 markah. 30 markah untuk bahagian A dan 30 markah untuk bahagian B. Jadi, jumlah keseluruhan untuk markah kertas Sains Sukan adalah 60. Di bahagian A, kita ada soalan struktur. Kita ada 4 soalan struktur. Dan manakala di bahagian B, kita ada soalan esei. 3 soalan esei. Dan biasanya di bahagian B, arahan akan menyatakan supaya semua calon menjawab 2 sahaja daripada 3 soalan. Okey, kita pergi pula kepada soalan di bahagian A, soalan bahagian struktur. Jadi saya bagi tahu Nisa tadi, kita kena tahu betul di dalam silibus Sains Sukan semester 3 tu ada topik apa. Ya. Kenapa perlu tahu? Sebab di dalam bahagian soalan struktur, 4 soalan, soalan 1, 2, 3 dan 4, setiap soalan telah dihaskan untuk topik-topik berikut. Saya bagi contoh, soalan nombor 1, Nisa boleh tengok. Untuk topik kejuruteraan sukan sahaja. Untuk soalan 2, psikologi sukan. Soalan 3, lakuan motor. Dan soalan nombor 4 adalah pengurusan kejuruteraan sukan. Jadi di sini, pelajar-pelajar tidak perlu confuse ataupun keliru. Maksudnya, bila pergi soalan pertama, dia tak boleh nak decide. Soalan apa ni? Topik apa ni? So, jadi kalau pelajar tahu yang setiap soalan telah dihaskan untuk setiap topik, mereka tahu. Pergi saja soalan pertama, mereka boleh set minda bahawa soalan ini adalah berkaitan dengan topik kejuruteraan sukan. Seperti juga yang lain-lain lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan esei. Soalan bahagian B. Soalan bahagian B kita ada 3 soalan. Soalan nombor 5, 6 dan 7. Di sini saya tak buat macam soalan bahagian A struktur tadi. Untuk soalan bahagian B, soalan esei, setiap soalan bernilai 15 markah. Kebarangkalian untuk keluar soalan bagi soalan esei adalah berdasarkan kepada 4 topik tadi. Sama ada topik 1, 2, 3 ataupun topik 1, 2, 4 ataupun topik 2, 3, 4. So, jadi bergantung kepada kertas soalan tahun tersebut. Jadi biasanya untuk soalan bahagian B atau soalan esei, saya sentiasa bagi tahu pelajar saya ingatkan jawab 2 soalan yang paling kamu yakin. Topik yang paling kamu kuasai sekali. Pilih 2 yang terbaik kemudian jawab. Okey, kita teruskan pula kepada yang paling penting fokus kita hari ini, iaitu bagaimana untuk menjawab soalan. Jadi untuk menjawab soalan Sains Sukan STPM semester 3, saya fokuskan kepada 3 item. Yang pertama sekali, saya nak calon-calon semua teliti kata tugas. Okey. Nisa tahu apa kata tugas? Contoh kata tugas. Kata tugas macam tu kata kerja kejap. Saya tengah fikir. Alamak. Okey, tak apa kalau Nisa tak tahu kita minta bantuan kawan-kawan. Rakan-rakan, tolong bantu Nisa. Nisa bagi contoh satu pelajar kata baru. tugas. Silakan Okey. Adriana. Adriana. Antaranya lah nyatakan, huraikan, senaraikan. Itu antara contoh-contoh kata tugas. Nyatakan. Kata tugas itu yang saya nak calon-calon teliti dulu apabila membaca soalan. Kemudian yang kedua diikuti dengan kehendak soalan. Kehendak soalan. Kehendak soalan Nisa biasanya hadir selepas kata tugas biasanya. Sebagai contoh, nyatakan 2 faktor. 2 faktor kita kategorikan sebagai kehendak soalan. Tapi bukannya bermaksud calon 2 faktor. Ini kehendak soalan. Boleh terus mula menjawab. Tidak. Calon masih perlu membaca soalan sehingga habis. Baca sehingga penghujung soalan, barulah yang terakhir selepas baca kehendak soalan, pergi pula kepada panduan markah. Panduan markah biasanya terletak di penghujung soalan, di dalam bracket. Okey, Nisa boleh ya? Boleh. Pelajar-pelajar semua boleh ya? Nak jawab dulu? Cikgu, saya ada soalan. Silakan Haziq. Okey, Haziq. Kehendak soalan dengan panduan markah ada kaitan ke? Okey. Kehendak soalan dan panduan markah. Apa kaitannya? Okey, good question. Soalan yang baik. Okey, kehendak soalan dan panduan markah, apa kaitan dia? Sebagai contoh yang saya beri pada Nisa tadi, 2 faktor. Kehendak soalan 2 faktor, kemudian diikuti dengan soalan lah sehingga habis. Kemudian biasanya, kalau kata tugas nyatakan 2 faktor, panduan markah biasanya 2. 2 markah. 2 faktor, 2. Tetapi bergantung juga kepada soalan. Sebagai contoh, jelaskan 2 faktor.
Atau huraikan? Atau huraikan 2 faktor. baik. Nisa rasa agak-agak berapa markah kat situ? 4 mungkin? 4 markah, 6 betul. ke? Bagus Nisa. 4 ya? Okey. So jadi biasanya dia konsep yang sama. Dia berubah-ubah, dia bergerak di dalam aliran kurikulum. Ya. So huraikan, jelaskan, 2 faktor, 4 markah. So jadi cikgu akan terangkan kalau jumpa kata tugas macam tu, diikuti oleh kehendak soalan, diikuti oleh panduan markah, macam mana kita nak jawab. Ya. Okay, kita teruskan pula kepada kata tugas. Tadi cikgu dah tekankan kepada kata tugas. Betul? Betul? Okey. Dalam kata-kata tugas yang cikgu akan paparkan di skrin di hadapan ni, ini adalah analisis kata tugas yang digunakan di dalam soalan STPM semester 3 daripada tahun 2013 sampai 2019. Jadi ini analisis yang dilakukan oleh cikgu dan tim-tim cikgu lah. Baik. Okey, kata tugas yang pertama nyatakan. Kalau berdasarkan kepada kekerapan ataupun analisis, daripada 166 soalan, 75 kali digunakan. Banyak tu. So banyak, betul kan? Ya. Okey, so cikgu ada juga tulis di sini penerangan bahawa sekiranya jumpa kata tugas nyatakan, cara untuk menjawab adalah dengan memberi jawapan yang spesifik. Spesifik. Tak perlu penerangan, tak perlu huraian. Sebab tu biasanya kata tugas nyatakan 2 faktor, 2 markah. Jawapannya pendek. Jawapan tak perlu terlampau pendek, tak perlu terlampau panjang. Hanya cukup sekadar menjawab kehendak soalan. Okey, kata tugas perihalkan. Kalau perihalkan Nisa rasa agak-agak kalau 2 faktor berapa markah? 4 markah. Ya, betul. Sama macam huraikan dan jelaskan tadi. Masih lagi 4 markah. So, jawapan fakta atau isi utama dengan sokongan. Perlu dengan sokongan. Maksudnya 1 markah. Kalau 2 faktor, 2 markah datang daripada fakta atau isi utama. 2 markah lagi datang daripada sokongan. Dalam bentuk penerangan ataupun penjelasan. Baik. Okey, kekerapan adalah sebanyak 26 kalilah. Baiklah, seterusnya kata tugas apakah? Jawapan perlu diberi dalam maklumat yang khusus ataupun spesifik. Ya. Kekerapan 23 soalan daripada 166 soalan. Untuk kata tugas jelaskan, lebih kurang macam huraikan dan perihalkan tadi, perlu beri fakta dan isi utama diikuti dengan huraian sebagai sokongan. Kekerapan 21 daripada 166 soalan. Okey, kata tugas berikan dan huraikan. Untuk berikan, jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan atau huraian sebagai sokongan. Lebih kurang macam nyatakan tadilah. Ya. Okey, untuk huraikan, sama macam perihalkan dan jelaskan, sesuatu perkara dengan terperinci adalah fakta dan isi utama, teratur untuk huraikan dan diikuti dengan penerangan huraian sebagai sokongan. Untuk kekerapan, calon-calon cikgu boleh tengok di sebelah kanan ni lah. 9 daripada 166 dan 5 daripada 166. Baiklah, takrifkan dan senaraikan. Takrifkan ni, kalau Nisa baca takrifkan agak-agak apa dia? Takrif tu macam memberi maksud, bukan Ya, cikgu? memberi maksud. Ya, betul. Bahagian takrifkan ni lah paling saya tekankan kepada pelajar-pelajar saya. Ya. Kalau jumpa soalan, betul tak? Pelajar-pelajar saya di rumah. betul tak, kan? kawan-kawan? Betul. Cikgu Ya. banyak kali tekankan. Kalau jumpa soalan definisi, jangan hilang markah. Sebab definisi ni tetap, tidak berubah. Ya. Kalau definisi dia macam tu, dia tak Macam berubah. itulah, Dia ya. macam itulah. Kalau daripada sampai buku bila-bila. teks 2 tahun lepas, macam itulah sekarang. Macam itulah. Kalau 2 tahun hinggalah tahun ni tak berubah, dia Ya. masih lagi macam tu. Jadi takrifkan, bagi keterangan singkat tetapi jelas tentang istilah tersebut. Okay, untuk senaraikan, jawapan spesifik tanpa memerlukan penerangan atau huraian sebagai sokongan. Senaraikan ni biasanya dalam bentuk proses, prosedur, dia minta kita senaraikan. Baiklah, itu semua kata tugas daripada 2013 sampai 2019. Seterusnya kita pergi pula kepada kelemahan pelajar. Ni kelemahan pelajar ni, Nisa, yang selalu sangat berlaku. Betul. Pada calon-calon kita pada tahun-tahun yang sebelum. Jadi saya tak boleh nak list. Kalau nak senaraikan semua memang banyak. Banyak, ya. Jadi saya fokus kepada kelemahan-kelemahan yang paling utama. Paling kerap dilakukan. Yang paling kerap dilakukan. Yang pertama, menulis isi jawapan tanpa huraian. Bila dia dah tulis fakta dan isi jawapan, tiada huraian ataupun penerangan sebagai sokongan. So, jadi biasanya calon-calon akan kehilangan markah pada huraian ataupun penerangan mereka. Dan mereka hanya dapat markah pada isi saja. So, jadi kita dah kerugian markah dah dekat situ. Ya. Seterusnya, yang kedua, hurai, jelas, terangkan soalan tapi tak ikut panduan markah. Ya. Sebab itu penting dalam teknik menjawab yang saya beritahu tadi,
Item yang ketiga, calon-calon perlu melihat panduan markah. Saya turut terangkan tadi apa kaitan antara kehendak soalan dan juga panduan markah supaya pelajar sentiasa peka. Ya. Berapa isi nak dibagi, berapa huraian yang nak diberi. Seterusnya yang ketiga, mengulang isi jawapan sebagai huraian, penjelasan atau penerangan jawapan tapi ayat dia berbeza. Ya. Dia bagi isi, kemudian dia tulis huraian, Ya. kemudian dia bagi isi yang lain, huraian yang sama dengan Huraian di atas. sama. Cuma ayat je lain. Ya. Okey, seterusnya. Cikgu, saya ada soalan. Ada soalan? Siapa tu? Ya, Syafiq, Syafiq. silakan. Saya nak tanya, macam mana elakkan bagi penerangan ke isi itu sama? Macam mana nak okey. elakkan supaya tidak Penerangan. berlaku pengulangan? di Pengulangan isi dan Ya. huraian. Okey? Baiklah. Sebab itu pentingnya semakan. Bila buat semakan semula kepada jawapan calon-calon, baca penerangan dan isi, kemudian pastikan makna yang dibawa oleh penerangan atau huraian tidak sama dengan isi. Sebagai contoh, isi beri dehidrasi. Huraian cuma tulis kehilangan air daripada tubuh badan. Sama lah Maksudnya tu. sama kan? Ya. So jadi maksudnya huraian itu tidak menyokong isi tersebut. Jadi calon hanya akan dapat satu markah pada isi dan hilang markah pada bahagian huraian. Baik. Okey, seterusnya ada dua lagi kelemahan yang selalu berlaku. Kelemahan yang keempat, penulisan penerangan atau huraian yang panjang tetapi tidak tepat. Calon tulis dengan panjang. Kalau Yakin boleh ni? habis satu test Ya. pad ni, habis satu test pad tulis. Tapi tersasar. Tapi tersasar. Kebiasaan yang berlaku adalah calon beri isi yang betul. Tetapi penerangan dan huraian tidak menepati dengan isi jawapan. Baik. Jadinya, tulis panjang-panjang, Tak ada markah. tak ada markah. Sayang, dah dekat situ. Waktu Dan, dah habis ni. Betul. Itu yang kita nak tekankan kat situ. Ya. Bila tulis terlampau panjang, jadinya pelajar kehilangan masa yang banyak. Betul. Jadi bila hilang ataupun buang masa yang banyak pada satu soalan, calon akan kekurangan kualiti pada jawapan yang lain. Ya. Dia dah fokus sangat kat soalan ni, tulis. Lepas tu masa tinggal sikit, dia pergi soalan seterusnya. Dia dah gelabah kat situ. Dah gelabah dah. Ya, So terkejar-kejar. jadi tak berkualiti jawapan yang seterusnya. Itulah jadi kelemahan-kelemahan yang lain tu. Ya. Okey, yang terakhir adalah tidak memahami kata tugas dan kehendak soalan tadi. Okey, saya dah terangkan apa dia kata tugas. Saya terangkan juga apa dia kehendak soalan. Jadi calon dia tak tahu. Kalau baca kata tugas nyatakan, macam mana nak jawab? Perlu atau tak bagi huraian? Perlu atau tak bagi penerangan? Ini pun antara kelemahan yang kerap berlaku. Ya. Okey, so jadi kita dah pergi kepada objektif pertama kita tadi. Calon-calon ataupun pelajar-pelajar dah faham dah apa kelemahan yang kerap sangat berlaku. Ya. Jadi Baiklah. kawan-kawan kita tadi pun ada yang bertanya soalan. Diharapkan apa yang cikgu kongsikan jawapan tadi membantu ya. Yang tanya soalan tadi. Okey, yeah. boleh. Semua thumbs up. Semua semangat ni nak ambil kertas peperiksaan. Seterusnya cikgu. Alright. Okey, kita pergi pula kepada panduan menjawab. Okey, cikgu akan fokus kepada bahagian A dulu ataupun soalan struktur. Untuk soalan di bahagian A, kita ada 30 markah. Okey, untuk perkara pertama yang perlu dilakukan di dalam bahagian A adalah baca rangsangan yang diberikan dengan teliti. Saya tak tekankan pada rangsangan tadi, betul Nisa? Ya. Okey, baiklah. Rangsangan biasanya datang dalam bentuk penyata ataupun dalam bentuk gambar atau dalam bentuk gambar rajah. Dan kebiasaannya, rangsangan diberikan sebelum soalan. Jadi dia akan letak rangsangan dalam bentuk penyataan, dalam bentuk gambar, baru dia mula soalan. Soalan 1A, apa soalan dia? Jadi, pertama, memang saya terangkan tentang kata tugas dan kehendak soalan tadi, tetapi calon-calon perlu baca rangsangan dahulu, baca dengan teliti. Ya. Sebab kebiasaannya melalui rangsangan, calon-calon boleh tentukan. Kalau tadi saya bagi tahu soalan nombor 1, topik 1, kejuruteraan sukan. Misal, betul kan? Ya, betul. Okey, tetapi di dalam soalan tersebut, kebiasaannya, dia tak adalah letak soalan nombor 1 tu semua, seluruh topik 1, tak. Ya. Dia akan ambil subtopik dalam topik 1, kemudian diletakkan dalam soalan 1. Baik. Jadi kepentingan rangsangan adalah calon boleh tentukan subtopik apa untuk topik tersebut. Betul. Tak adalah masuk semua sekali. Ya, betul. So tadi saya dah bagi tahu kalau calon tahu soalan nombor 1, tahu topik 1, tapi kalau dia orang baca rangsangan, dia orang boleh kecilkan lagi skop dia orang. Jadi untuk soalan nombor 1, subtopik apa? Soalan nombor 2, subtopik apa dalam psikologi sukan?
Soalan nombor 3, subtopik apa untuk lakuan motor. Soalan nombor 4, subtopik apa untuk pengurusan kecederaan sukan. So, jadi mereka dah boleh bersedia. Baik. Jawapan mereka hanya berada di dalam lingkungan subtopik tersebut. Baiklah, yang kedua. Teliti jawapan berpandukan kata tugas yang diberikan. Yang ni baru kita pergi kepada kata tugas tadi. So, kalau bila nak tulis jawapan tadi, kita mulakanlah dengan baca kata tugas. Teliti kata tugas dengan baik. Yang ketiga adalah jumlah jawapan menepati kehendak soalan dan panduan markah. Tadi saya dah bagi tahu Nisa dan juga Haikal tadi bertanya soalan. Yang panduan markah memang ada kaitan dengan kehendak soalan. Jadi penting jumlah jawapan yang diberikan biasanya mestilah menepati dengan panduan markah. So, jadi bila pelajar semak, kalau menepati dengan panduan markah kehendak soalan, jadi sepatutnya jawapan tersebut tiada masalah. Ya. Yang keempat, anggaran masa. So, jadi untuk soalan bahagian A, struktur, anggaran masa yang diberikan biasanya adalah 40 minit. Tapi seperti yang saya tulis, anggaran sahaja. Ya. Maksudnya bukannya maksud, pelajar kena set time 40 minit, jawab, tak habis jawab 40 minit, dia biarkan pula. Tak naklah berlaku macam tu. Ya. Jadi anggaran masa adalah 40 minit dengan peruntukan 10 minit bagi setiap soalan. Jadi 10 minit bagi setiap soalan, mereka ada banyak masa untuk baca rangsangan, tengok kata tugas, baca kehendak soalan, lihat panduan markah, kemudian menulis jawapan. Ada lagi sedikit masa untuk mereka menyimak balik jawapan. Dan yang terakhir adalah untuk bahagian A. Pastikan calon menjawab semua soalan. Penting. Ada 4 soalan tadi kan, cikgu? Ya, ada 4 soalan. Jangan Betul, tinggal. Nisa. Ya, jangan tinggal. Even kat dalam panduan arahan pun dia dah beri dah. Dia tulis jawab semua soalan. So, jadi kita tak nak calon-calon kehilangan terlampau banyak markah. Ya. Kalau satu soalan tu dia tak jawab langsung. Okey. Seterusnya. Yang ni yang paling menarik sekali. Kita nak pergi kat contoh soalan lah. Baik. Kalau Nisa boleh tengok, saya ada bagi tahu perkara pertama tadi kita ada rangsangan, betul? Baik. So, yang ini adalah rangsangan dalam bentuk penyataan. Dia beri dulu rangsangan dalam bentuk penyataan, kemudian diikuti dengan soalan-soalan seterusnya. Okey. Dalam rangsangan ini adalah Nisa boleh baca, calon-calon kat rumah boleh baca. Rangsangan yang diberikan di dalam soalan. Kemudian diikuti dengan soalan A dan juga soalan B. Okey, yang pertama sekali lah saya nak tanya Nisa. Ya. Kita pergi kepada soalan, ada 3 soalan dalam ni, saya terlupa. Soalan A, B dan juga C. Okey, kita pergi kat soalan 1A dan 1B dulu. Agak-agak untuk soalan A ni, apa kata tugas dia, Nisa? Kata tugas dia nyatakan, cikgu. Okey, nyatakan. Kemudian, macam mana dengan kehendak soalan? Dia minta kita nyatakan 2 contoh kemahiran komunikasi bukan lisan. Ya, okey. Bagus, Nisa. Ni kalau masuk kelas saya ni, Excel ni. Saya boleh ambil STBM lah, cikgu. Boleh ambil STBM saya suka ni. Ya. Okey. Kata tugas adalah nyatakan, kemudian diikuti oleh kehendak soalan. 2 kemahiran komunikasi bukan lisan. Tapi ingat, jangan berhenti di situ. Baca soalan sampai habis. Yang perlu ada semasa beliau melatih atlet Paralimpik tersebut. Jadi soalan mesti ada berkaitan dengan penyataan. Okey. Markah yang diberikan adalah 2 markah. 2 markah. So, Lisa rasa panduan markah dan kehendak soalan, berapa markah nak beri kat sini? Berapa jawapan yang 2 jawapan. 2 jawapan 1 dan jawapan 2. Jawapan 1 dan jawapan 2. Ini adalah satu lagi tambahan di mana di dalam kertas sains sukan STPM biasanya untuk soalan struktur dia memang sediakan 2 ruang sahaja. So kita tahu. Ya, betul. Tapi kadang-kadang calon tidak peka tentang benda ni. Dia tengok ada 2 ruang, dia tambah jawapan ketiga, tambah jawapan keempat. Yang ini memang untuk kertas STPM sains sukan dia buat macam tu. Dia sediakan 2 ruang, kemudian 1 Roman, 1 2 supaya calon tahu hanya 2 jawapan perlu diberi. Selepas melihat kata tugas dan kehendak soalan. Okey, macam mana dengan B? Kalau B kata tugas dia nyatakan juga, cikgu. Dia minta kita untuk nyatakan 3 situasi yang sesuai untuk seorang jurulatih menggunakan komunikasi bukan lisan yang kita dah jawab tadi. Yang itu adalah kehendak soalan. Panduan markah ada 3 markah, cikgu. Okey, bagus Lisa. Okey. Nyatakan kehendak soalan 3 situasi, baca soalan hingga habis, panduan markah 3. So bermakna 3 jawapan. Jawapan yang pendek. Okey. So semua yang Lisa nyatakan tadi betul? Yes. Full mark. Okey, full mark tu. Tinggal Nisa tulis jawapan je tu. Okey.
Okey, saya dah beritahu tadi kata tugas dan kehendak soalan untuk soalan 1A dan juga 1B. Okey. So jadi agak-agak jawapan pula. Ya. Saya rasa Lisa boleh jawab tak? Saya nak cubalah, tak apalah, kita Okey. bagi rakan-rakan kita berehat sebentar. Okey. Saya rasa 2 contoh kemahiran komunikasi. Okey, Lisa bagi bukan satu je. lisan. Satu je. Satu je. Komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan. Okey. Alamak. Okey, tak apa Lisa. Saya tak ada kena buka buku masalah. teks. Muka surat berapa ni, Tak ada cikgu? masalah. Okey. Kemahiran komunikasi bukan lisan. Ya. Agak-agak kalau bukan lisan ni, kita guna macam mana? Bahasa isyarat? Good. Nampak? Lisa boleh dapat Saya tahu A bahasa ni. isyarat. Saya suka ni. Boleh dapat ni. Ah. Itu adalah jawapan yang betul. Ya. Bahasa isyarat. Ya. Itu adalah salah satu untuk kemahiran komunikasi bukan Jawapan, lisan. ah. Tapi sebelum saya semak, pelajar-pelajar Kawan-kawan kita dah pun hadir dah dengan kita dah. kembali. Okey. Mana pergi-pergi tadi? Oh, dia biarkan saya jawab seorang-seorang tadi. Biarkan Nisa seorang-seorang. Tak ada. Mereka nak tengok saya boleh ke tidak. Saya pasti Okey. mereka boleh. Mesti mereka boleh. Okey. Cikgu nak tanya Jannah boleh tak? Jannah. Okey, cikgu nak satu jawapan. Cuba bagi situasi, satu situasi yang sesuai. Untuk soalan B. Soalan B. Oh, contoh macam situasi adalah bila atlet tu dia berada jauh dengan jurulatih dia. Okey, cuba Nisa baca balik soalan. Agak-agak betul Okey, tak? soalan B dia nyatakan 3 situasi yang sesuai bagi seseorang jurulatih menggunakan komunikasi bukan lisan. Okey, jawapan Jannah, dia kata kalau atlet tu jauh, agak-agak sesuai tak guna komunikasi bukan lisan? Boleh kot. Okey, good. Alright. Ini adalah contoh-contoh jawapan untuk 1A dan 1B. Nisa kata tadi Bahasa isyarat. Bahasa isyarat, betul tak? Okey, itu jawapan Jannah. Terima kasih Jannah. Okey, isyarat tangan, bahasa tubuh badan, ini adalah contoh-contoh jawapan bagi soalan 1A tadi. So, 2 jawapan diberikan, 2 markah. Okey, untuk soalan B, atlet berada di dalam jarak jauh. Betul. Ya, betul. Itu adalah salah satu contoh jawapan. Bila atlet terlampau jauh, jurulatih terpaksa menggunakan komunikasi bukan lisan. Kalau jauh sangat, kalau jerit, tak dengar. Tak dengar. Okey. So Guna kalau bahasa isyarat. Ya, betul. Kalau jawapan tadi menepati kehendak soalan, ikut panduan markah, dia bagi 3 jawapan, maka pelajar dapat 3 markah penuh. Ya. Untuk soalan B. Okey, kita pergi pula dekat soalan C. Haikal. Haikal boleh jawab soalan C. Saya C. Okey, Haikal, cikgu nak tanya kata tugas dulu. Cuba bagi cikgu kata tugas. Kata tugas dekat soalan C adalah nyatakan. Nyatakan. Kata tugas nyatakan. Okey, good. Kehendak soalan macam mana? Kehendak soalan pula dia minta 3 kesan positif aplikasi kemahiran komunikasi. Okey, good. Macam saya beritahu, masih lagi saya tekankan kepada semua pelajar. Baca soalan sehingga habis yang baik oleh jurulatih terhadap atlet. Okey, terima kasih Haikal. So, kita ada kata tugas nyatakan 3 kesan positif adalah kehendak soalan. So, saya nak tahu berapa panduan markah agak. Macam mana nak jawab? Fatin Nur Najihah. Okey, macam mana nak jawab ni? Berapa jawapan nak bagi ni? 3 isi, 3 markah. Okey, 3 isi, 3 markah. Bertepatanlah dengan 3 ruang yang disediakan di dalam kertas. Baik. Okey. So, jadi kata tugas betul, kehendak soalan betul, 3 markah bermaksud 3 fakta ataupun isi untuk 3 ruang jawapan yang disediakan. Okey. So, jadi kita nak pergi kat jawapan pula. Adriana, cuba bagi cikgu satu jawapan untuk soalan C. Jawapan yang pertama. Atlet akan lebih mesra dengan jurulatih. Atlet lebih mesra dengan jurulatih. Okey, kita cuba dapat pendapat untuk jawapan lain. Fatin Batrisya. Agak-agak apa jawapan kedua? Cuba bagi satu lagi jawapan. Tadi atlet lebih mesra dengan jurulatih Ya. Jawapan kedua, atlet lebih bermotivasi untuk berlatih. Atlet lebih bermotivasi. Okey, baik-baik. Berdasarkan kepada 2 jawapan tadi, Nisa. 3 kesan positif aplikasi kemahiran komunikasi yang baik. Maksudnya, bila jurulatih aplikasikan kemahiran yang baik, atlet lebih mesra, atlet lebih bermotivasi. Nisa rasa macam mana jawapan tu? Kalau kesan positif, saya rasa atlet akan mendapatkan keputusan ataupun hasil yang cemerlang lah. Okey, good. Betul. Itu pun salah satu contoh jawapan yang baik. Okey. Tapi jawapan Nisa tak adalah. Jawapan mereka ada yang ada. Okey, pelbagai jawapan asalkan menepati kehendak soalan boleh diterima. Tapi
Ada satu contoh yang saya nak bagi kat sini, Nisa. Silakan cikgu. Okey. Soalan bernilai 3 markah. Tadi saya ada tekankan tentang kelemahan pelajar di mana pelajar mengulang fakta ataupun isi jawapan. Baik. Sebagai contoh, saya bagi jawapan yang pertama tepat. Kita boleh beri 1 markah. Betul. Jawapan yang kedua, atlet lebih bermotivasi, atlet lebih bersemangat. Hampir sama, betul tak Nisa? Baik. Ha. Sama. Jawapan yang Bermotivasi hampir dan sama. bersemangat tu lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ya. Walaupun ayat berbeza, dua jawapan yang membawa maksud yang sama menyebabkan calon ini didapati mengulang balik fakta ataupun isi. Jadi kebiasaannya bila jawapan yang sama, calon hanya akan dapat markah yang sama saja untuk kedua-dua jawapan. Walaupun dia isi dekat ni ruang kedua, kemudian diisi kat ruang ketiga. Okey, seterusnya adalah saya merahkan kat sini jawapan nombor 4. Okey, kalau Nisa tengok kat sini 3 markah betul? 3 markah, ya. Kehendak soalan 3 kesan positif. Ya. Ini pun selalu berlaku. Di mana calon-calon tambah jawapan sendiri, buat ruang sendiri, buat garisan sendiri, tambah Roman number sendiri. Mungkin mereka takut kalau ada yang salah, jawapan yang tambahan tu akan dikira. Adakah akan dikira, cikgu? Ya, ini adalah perkara yang calon-calon atau pelajar perlu ambil tahu. Jawapan yang tambahan yang dibuat oleh calon ataupun pelajar biasanya tidak akan dikira. Tidak dikira. Jadi dah rugi dah dekat situ. Kita Dah kehilangan markah. Pelajar yakin menjawab sampai 4, 5 dia bagi. Betul. Dia cikgu, boleh ya. bagi jawapan banyak-banyak. Tetapi kebiasaannya hanya jawapan yang berada di dalam ruang yang disediakan dan berdasarkan kepada panduan markah dan kehendak soalan sahaja yang akan diberi markah. Baik. Cikgu, saya rasa, ni pendapat saya lah ya, kalau rakan-rakan yang menjawab soalan rasa ada dalam kepala ada 4-5, cuba senaraikan dahulu dan pilih 3 yang terbaik, boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi tiga biasanya sebab masa yang singkat, so jadi biasanya calon-calon kena cepat sikit. Kalau mereka katalah mereka ambil kertas tambahan, tulis jawapan-jawapan yang perlu, jadi mengambil masa sedikit. Betul. Biasanya berikan jawab, sebab itu pentingnya tengok kata tugas, tengok kehendak soalan. Kehendak soalan. Kemudian berdasarkan kehendak soalan, jangan lupa rangsangan yang diberikan. Jadi barulah pilih jawapan yang terbaik. Baik. Jadi setakat ini Cikgu Sobi telah menekankan mengenai kata tugas, kehendak soalan, jangan tersasar, jangan tambah-tambah di bawah tu nanti tidak dikira betul, dan Nisa. apa perkara-perkara yang mungkin akan membuatkan para murid-murid kehilangan markah. Setakat ini saya rasa yang di rumah pun mengikuti dengan baik. Yang di sini okey ya. Kalau okey bagi Nisa thumbs up. Dua sekali. Ya, semua masih okey. Kita akan teruskan perbincangan kita selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Topik kegemaran saya adalah topik 4 iaitu penulisan dan kecerdasan sukan. Manakala, cabaran yang saya hadapi ketika dalam peperiksaan ialah sukar untuk memberikan idea dan bentuk jawapan yang sesuai dengan kehendak soalan. Itu sahaja, terima kasih. Topik yang saya gemari dalam mata pelajaran sains sukan semester 3 ialah topik psikologi sukan. Cabaran yang saya hadapi semasa menjawab kertas sains sukan semester 3 ialah saya kurang berkemampuan untuk memberikan jawapan yang tepat mengikut kehendak soalan. Terima kasih. Didik TV KPM. Hai, saya Rishwan Raj Viswanathan. Saya belajar tingkatan 2 di SMK Dato' Batavan. Saya berbesar hati kerana dapat peluang untuk bercakap tentang guru. Guru adalah ahli yang menyampai, mengembang dan menjayakan ilmu kepada masyarakat untuk membentuk insan yang baik. Saya ingin diwajib untuk membimbang jasa guru sekolah saya kerana mengambil berat atas pelajaran kami dengan mengadakan kelas online, memberi latihan dalam WhatsApp atau Google Classroom, memberi ilmu tambahan dalam internet dan lain lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru. Sekian, terima kasih.
terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success STPM 2020. Maaflah tengah sibuk berbual dengan rakan-rakan kan berbincang ni. Nanti nak jawab soalan pada hari Isnin ni 5 April masing-masing. Nampak relax je Nisa pula yang takut. Cik, macam kita je nak jawab soalan. Baiklah cikgu, okay. Jom kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, kalau kita dah pergi kepada teknik menjawab di dalam bahagian A tadi, kita pergi pula kepada bahagian B. Baik. Kita akan aplikasikan item-item yang sama di dalam teknik menjawab tadi. Baiklah, yang pertama macam biasa, sama juga soalan esei dia akan bagi rangsangan, baca rangsangan dengan teliti dan baik. Yang kedua, kita dah pelajari teknik menjawab tadi. Mesti baca kata tugas dengan teliti. Diikuti dengan kehendak soalan. Saya ada highlight dekat sini, kehendak soalan dan berdasarkan panduan markah. Yang keempat, anggaran masa untuk bahagian B pula adalah 50 minit biasanya. Bila ada 2 soalan, so jadi calon atau pelajar boleh bahagikan dengan baiklah. 25 minit untuk satu soalan. Macam saya bagi tahu, anggaran sahaja. Bergantung kepada pelajar, mungkin ada satu soalan agak sukar. Dihabiskan lebih banyak masa, lebih kurang 30 minit. 20 minit pada satu lagi soalan. Yang terakhir adalah pastikan calon menjawab 2 sahaja soalan daripada 3 soalan. Ini yang paling penting sekali. Di dalam arahan di dalam bahagian B, dalam bahagian B telah menerangkan, panduan telah menulis bahawa daripada 3 soalan, jawab 2 sahaja soalan. Apa yang calon-calon sering lakukan adalah ada calon-calon yang menulis lebih daripada 3 jawapan. Kebiasaannya, jawapan yang akan ditanda hanyalah 2 jawapan yang pertama sahaja, yang berada di bahagian paling atas sekali. Yang kertas jawapan yang di bahagian bawah sekali, sekiranya calon menjawab 3 soalan, tidak akan dikira. Baiklah, kita pergi kepada contoh soalan. Rangsangan telah diberikan, pastikan calon dan pelajar membaca dengan rangsangan dengan teliti dan baik. Diikuti pula dengan soalan. Soalan A dan juga soalan B. Untuk soalan yang bernilai 15 markah, bagi contoh soalan ini, soalan A bernilai 9 markah, manakala soalan B bernilai 6 markah. Jadi kata tugas untuk soalan A adalah jelaskan, diikuti oleh kehendak soalan 3 jenis keagresifan. Kalau dengar agresif, Nisa rasa sukan apa yang agresif? Agresif, saya boleh fikirkan rugby. Rugby antara sukan-sukan yang agresif, betul? So, jadi 3 jenis keagresifan berdasarkan kepada kehendak soalan. Di dalam soalan ini, ada 3 jenis yang pelbagai. Maksudnya, bila orang tengok rugby je agresif. Tapi ada jenis keagresifan untuk rugby. Baiklah, panduan markah adalah 9 markah. So, jadi cikgu nak tanya, Syafiq, agak-agak macam mana nak jawab soalan A ni? 9 markah ni. Kena bagi satu isi, satu raian dengan satu contoh. Okey, kalau satu isi, satu raian, satu contoh, berapa markah agak-agak? 3. So, 3 markah. Okey, so jadi bermaksud untuk soalan ini, soalan A, calon perlu memberi 3 jenis keagresifan, diikuti oleh 3 huraian dan juga 3 contoh. Barulah calon dapat markah penuh 9 markah. Banyak tu markah, jadi elakkan kehilangan markah. Jadi kalau kita pergi kelemahan pelajar, jadi perasan tak? Tulis isi, tak ada huraian. Dia dah hilang dah 1 markah. Betul. Kalau dia tak tulis huraian, mesti dia tak tulis contoh. Dah hilang lagi 1 markah. Okey.
Untuk soalan B, kata tugas adalah perihalkan diikuti oleh kehendak soalan 3 faktor luaran yang menjadi sebab berlakunya keagresifan dalam sukan futsal. Sekali lagi, cikgu highlight banyak kali tolong kepada semua calon STPM Sains Sukan. Selepas melihat kehendak soalan, dah memastikan kehendak soalan, baca soalan sehingga habis. Okey. Untuk soalan ini, 6 markah. Fatin Najihah, macam mana nak jawab? Markah tu 3 isi, 3 huraian. Okey, 3 isi 3 huraian. Okey, Nisa rasa boleh dapat 6 markah tak kalau 3 isi 3 huraian? Kalau 1 isi 1 huraian sebanyak 3 faktor boleh dapat ni. Ya, boleh kan? Yang penting tidak mengulang ya cikgu ya. Yang penting tidak mengulang. Okey. Untuk soalan A, jelaskan kata tugas, beri penerangan tentang sesuatu dengan huraian sebagai sokongan. Ya. So, katalah perenggan pertama, 1 isi 1 huraian, kita dapat 2 markah dah. Kita detect tu melalui kata tugas saja. Kita tahu dah kita kena tulis 1 isi dan juga 1 huraian. Kemudian, baca kehendak soalan 3 jenis keagresifan. Saya ada beritahu dekat sini, untuk 3 jenis keagresifan, di dalam sukatan mata pelajaran memang ada 3 jenis sahaja. So, jadi kalau pelajar beri selain daripada 3 jenis keagresifan yang di dalam sukatan pelajar, kebiasaannya salah. Tidak dapat markah lah di situ. Tak dapat markah lah. Jadi ulang kaji betul-betul. Pastikan anda tidak menulis fakta yang salah di dalam kertas peperiksaan nanti. Betul, Nisa. Okey, tadi kita dah pergi kepada panduan markah. Pelajar kita pun dah beritahu macam nak jawab. 3 isi, 3 huraian bersama dengan 3 contoh. Okay, ini adalah contoh jawapan yang saya beritahu Nisa tadi. Ya. Okay, dalam sukar Rabi, Nisa bagi contoh tadi, ada jenis-jenis keagresifan dia. Okay, contoh jawapan yang pertama untuk isi, dia bagi 1 jenis keagresifan. Keagresifan ketara, itu adalah isi ataupun fakta yang pertama. Dapat 1 markah. Kemudian diikuti oleh huraian. Penerangan tentang keagresifan ketara tersebut. Perasaan marah semasa bermain dengan matlamat untuk cederakan individu. Serta berniat untuk melihat individu mengalami kesakitan. Yeah. So memang niat atlet tu sendiri dia nak orang tu sakit. So jadi itu adalah keagresifan ketara. Kemudian contoh pula. Contoh kat sini saya nak sentuh sedikit. Yeah. Berdasarkan kepada soalan, kita dah baca kata tugas, kita tengok kehendak soalan 3 jenis keagresifan. Yang berlaku dalam sukan futsal. Nampak tak Nisa? Kalau tak baca soalan hingga habis, walaupun dia bagi keagresifan ketara betul, huraian betul, tapi contoh katalah dia bagi sukan rugby katakan. So jadi untuk contoh, calon ataupun pelajar tidak akan mendapat markah. Contoh yang diberikan di dalam jawapan calon perlulah berkaitan dengan sukan futsal. Sebagai di dalam contoh jawapan ini, pemain dengan sengaja membentis pemain pasukan lawan ketika mengelecek bola. Nampak tak situasi futsal kat situ? Maknanya dia berkait kembali dengan kehendak soalan di mana dia telah sebut dengan spesifik sukan futsal. Jangan pula bagi contoh tiba-tiba sukan badminton, sukan rugby dan sebagainya. Katalah dia bagi contoh pemain dengan sengaja menolak pemain lawan di dalam sukan rugby. Memang salah lah. Tak tepat lah. Okey, tak dapat markah. Okey, contoh jawapan yang lain seperti keagresifan instrumental bersama dengan huraian dan juga contoh berkaitan dengan sukan futsal. Dan keagresifan asertif, huraian dan juga contoh yang berkaitan dengan sukan futsal. Jadi ini bagaimana anda mendapatkan markah, tidak kehilangan markah. Yang penting lakukan ulang kaji mengikut silibus dalam buku. Tadi Cikgu Sobiada telah sebutkan soalan 1, 2 dan 3 dan 4 merangkumi keempat-empat topik yang anda pelajari dan soalan bahagian B dalam 3 tu dia akan mana-mana 4 lah. Jadi penting untuk mereka kuasai keempat-empat topik ni Cikgu kan? Ya, betul. Jadi rakan-rakan di sini dan di rumah jangan lupa kekal ulang kaji. Boleh membuat semakan terakhir. Maklumlah kalau terlampau mengulang kaji nanti ada yang masuk-masuk. Dewan Periksaan hilang. Kosong dalam kepala ni. Ya, saya rasa banyak dah yang Cikgu Sobi kongsikan. Rakan-rakan pun ada turut sama berkongsi dan bertanyakan soalan. Diharapkan yang di rumah turut sama telah mencatat nota, input dan informasi serta tips dan teknik menjawab yang dikongsikan oleh guru kita pada hari ini. Diharap dapat membantu anda menjawab peperiksaan insya-Allah pada hari Isnin 5 April ini. Ya, rakan-rakan semua bersedia ya?
Yang cikgu dah kongsikan hari ni jangan lupa tulis ya. Nisa pun dah banyak nota ni. Ya, agak-agak macam Nisa pula yang dah nak menjawab soalan. Baiklah cikgu, mungkin boleh kongsikan sedikit kata-kata akhir buat rakan-rakan di sini dan juga di rumah yang akan mengambil peperiksaan STPM Sains Sukan pada hari Isnin 5 April ini. Baiklah. Tadi saya dah beritahu cara untuk menjawab bagi soalan bahagian B dan juga soalan bahagian A. Struktur, macam mana nak jawab. Esei, bagaimana nak jawab. Baiklah, antara benda-benda yang saya boleh kongsi, tips umum untuk kertas sains STPM adalah pastikan kenal pasti topik-topik kecil. Subtopik lah saya beritahu tadi untuk setiap soalan dan soalan struktur. Tulis nombor soalan, especially untuk soalan esei sebab dia bukan macam struktur. Ada ruang jawapan. Okey, susun soalan mengikut turutan. Baca arahan pada bahagian B dengan teliti dan yang paling penting sekali jawab 2 sahaja daripada 3. Dan akhir sekali adalah yang ni saya selalu juga bagi pesanan pada pelajar saya. Untuk satu jawapan esei, pelajar-pelajar boleh gunakan sekeping kertas. Baik. Guna je satu keping kertas, tulis soalan nombor 5. Kemudian nak pergi soalan nombor 6, minta kertas lain. Tak ada masalah. Baiklah. Terima kasih cikgu. Ada sedikit motivasi ni saya nak kongsikan. Yang ni saya rasa semua subjek pun beri motivasi yang sama. Bersedia lebih awal, dengar arahan pengawas, bertenang membaca soalan, semak semula jawapan, susun skrip jawapan dengan betul dan kemas dan yang penting berdoalah mengikut kepercayaan masing-masing. InsyaAllah kepada rakan-rakan yang akan menduduki kertas peperiksaan STPM 2020 pada hari Isnin ini, subjek Sains Sukan, Nisa ucapkan selamat maju jaya. Diharapkan apa yang kita kongsikan sepanjang besaran 1 jam ini banyak membantu anda untuk lebih bersedia. Jangan panik, banyak-banyakkan berdoa dan yakinlah segala usaha anda insyaAllah akan dapat dilakukan ataupun dapat jawab dengan lancar. Terima kasih kepada rakan-rakan yang merupakan dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya. Terima kasih Cikgu Sophie. Kepada yang menonton, terima kasih sekali lagi. Kita akan jumpa di episod akan datang di Road to Success STPM 2020. Saya Nisa Ki. Assalamualaikum. Bye. Jom kawan-kawan kita lambai semua. Bye. Didik TV KPM. Harapan dan doa saya semoga anak saya beroleh kejayaan yang cemerlang. Begitu dengan calon STPM yang lain. Harap mereka juga memperoleh kejayaan cemerlang, sukses selalu dan jaga kesihatan. Harapan saya sebagai bapa ingin melihat anak saya berjaya dan mendapat keputusan yang cemerlang dan boleh menyambung pelajaran dan mengejar impian yang dia impikan. Sekian, terima kasih.